Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sambung kajian kita surah Taha. Surah Taha, surah yang ke-20 di dalam juzuk yang ke-16. Dalam juzuk yang ke-16 pada kuliah Februari yang lepas kita berhenti pada ayat 78. 78 Jadi kita recap sikit apa yang telah pun kita bincangkan. Konteks ayat-ayat yang sedang kita kaji ini ialah apabila Fir'aun telah pun tenggelam. Apabila Fir'aun telah pun tenggelam. Jadi ayatnya yang sebelum daripada itu, fa'atba'ahum fir'aunu bijunudihi, maka Fir'aun pun mengejar mereka, faghashiyahum minal yammi ma ghashiyahum, dan seterusnya. Apabila Fir'aun berada di tengah-tengah lautan yang dibelah itu, maka Allah Ta'ala terus selepas daripada itu menjadikan air laut tersebut seperti mana asalnya, maka tenggelamlah Fir'aun bersama dengan tenteranya. Jadi sekarang ayat 79, wa adalla fir'aunu qaumahu wa ma hadam, dan telah menyesatkan Fir'aun kaumnya dan tidaklah dia memberikan petunjuk. Ayat ni pendek tetapi mempunyai kesimpulan dan pengajaran yang banyak. Sebelum daripada itu, adalla adalah maksudnya sesat, waladhdallin. Kadang-kadang bila kita baca Al-Quran ni tak semestinya kita perlu pandai cakap Arab. Tapi Al-Quran ni Allah Ta'ala turunkan untuk kita yang bukan Arab ni, untuk kita turut boleh memahami maknanya dengan mudah. Kerana apa? Kerana perkataan bahasa Arab ni asalnya itu adalah daripada beberapa kata dasar. Dhalla, dhalin, kita baca dalam Fatihah kan. Imam Ghazali kata dalam Ihya Ulumuddin, kadar kekhusyukan seseorang dalam sembahyang bergantung kepada setakat manakah dia memahami apa yang dibacanya. Jadi pelan-pelan tak apa, kita tengok. Adalla fir'aun qaumahu. Kenapa Allah Ta'ala kata dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya? Dekat sini dia buat perbandingan tentang apa yang Fir'aun telah berikan kepada rakyat dia. Rakyat dia puas hati dengan pemerintahan Fir'aun. Puas hati. Kita dah katakan sebelum ni macam mana Fir'aun bukan sekadar dia membina negara dia dengan jayanya, dengan pembangunannya. Kita boleh tengok sampai sekarang ni pun masih ada lagi tinggal monumen-monumen yang ditinggalkan oleh Fir'aun. Kita tahu dari segi ekonomi dan pertaniannya macam mana Sungai Nil itu dijadikan dua belah, satu cabang kiri, satu cabang di kanan barat, dan tengah-tengah tu delta tu amat subur. Kita ingat kisah Nabi Yusuf, macam mana Nabi Yusuf, dalam kisah Nabi Yusuf, orang datang ke Mesir waktu tu kerana gandumnya masih lagi boleh ditanam dan disimpan. Memang dari segi ekonomi tidak masalah. Dari segi ketenteraan, keselamatan tidak ada masalah. Sebab apa disebutkan junuduhu ni, tentera Fir'aun ni, even dalam Al-Quran disebutkan macam mana kuatnya. Dari segi pembangunan, dari segi keselamatan, dari segi ekonomi tak ada masalah. Tapi walau bagaimanapun Allah Ta'ala kata wa adalla fir'aunu qaumahu, dan tetap Fir'aun itu menyesatkan kaum dia. Sesat tang mana? Kalau kita tengok dari segi directionnya sebuah negara, it's okay lah, lebih daripada okay. Ekonominya, politiknya, Jadi dekat sini substance-nya itulah yang Allah Ta'ala nak sebut dekat sini. Sesuatu yang dikatakan sebenar-benarnya hidayat, petunjuk bagi sesebuah masyarakat atau pemerintahan adalah apakah substance-nya? Substance itu adalah iman dari segi spiritualnya. Apa yang dibawa oleh Fir'aun? Fir'aun hanya membawakan keramaian, perayaan, sikit-sikit pesta, sikit-sikit hiburan dan sebagainya supaya rakyatnya leka. Dan dia tidak ada satu direction pun yang membawa umatnya ataupun masyarakat dipimpin kepada kebenaran, menyembah Tuhan yang memberikan asalnya.
Semua perkara-perkara yang kita dapat tengok dalam tamadun Fir'aun dan tamadun Mesir. Jadi benda yang Allah Ta'ala nak sebut kat sini adalah wa adalla fir'aun qaumahu, macam mana pun dengan segala macam ciri material tersebut nampak maju, nampak hebat, tetapi kalau sekiranya dalaman ini tidak dipimpin kepada kebenaran, maka tak jadi. Di sebalik itu tengok pula macam Nabi Musa dengan Bani Israel, semua tak ada. Dari segi materialnya tak ada. Mereka ni adalah kaum yang ditindas dan dijadikan hamba sahaya. Dari segi kekuasaan pun tak ada. Mereka ni bukanlah orang yang memegang tampuk pemerintahan. Tetapi kalau Allah Ta'ala nak tunjukkan kaum-kaum sebegini, maka Allah Ta'ala mampu untuk menunjukkan mereka. Selain daripada itu, kita tengok macam mana sesuatu kaum itu apabila Allah Ta'ala uji. Dalam keadaan Bani Israel berada dekat Mesir itu, kita tak boleh nak bayangkan apakah jalan keluar bagi mereka ni, dengan segala penindasan, dengan kezaliman. Ada pula dikri satu keputusan pemerintah Fir'aun mengatakan tahun ni kalau lelaki yang lahir dalam kalangan perempuan mereka hendaklah dibunuh, tahun depan berehat. Dia ada tahun-tahun tertentu yang dibuat. Begitu sekali diperkotak-katikkan, tetapi kita tak pernah nampak apakah penyelesaiannya. Tetapi Allah Ta'ala apabila nak membantu sesuatu kaum, maka itu adalah mudah baginya, ya? Mudah bagi Allah Ta'ala. Kita tengok dekat apa yang berlaku dekat Gaza sekarang, tak boleh nak bayang siapa nak bantu. Walaupun dekat kelilingnya itu merupakan negara-negara Islam, bahkan sebangsa lagi, tapi kita tengok tak mampu. Bukan sekadar hendak kembali menentang musuh Israel, tak mampu. Nak menyalurkan bantuan makanan dan perkara-perkara asas pun payah. Sebab Rafah tu yang dikontrol ni adalah juga tentera Israel. Tak ada apa yang kita kontrol. Kita tak nampak cara. Tapi kalau Allah Ta'ala berkehendakkan supaya orang Palestin, orang Islam yang tertindas dan sebagainya, Allah Ta'ala jadikan satu kemudahan. Kita tak pernah tahu. Kita tak tahu macam mana cara. Kita baca hadis-hadis akhir zaman, kita tengok nanti akan turun Imam Mahdi. Semuanya tempat tu dekat Syria. Kita tengok Syria berantakan hari ni. Kita tak nampak cara. Kita tak tahu macam mana. 13 juta penduduk displaced, hilang rumah disebabkan oleh peperangan yang berlaku. Lebih kurang dalam 13 juta tu separuh keluar daripada Syria. Dengan angka kematian daripada konflik 2011 tu telah pun mencecah dekat-dekat dengan 700,000. Ni bukan 30,000 dekat Gaza, ni 700,000 yang mati dekat Syria. Konflik bukan dibuat oleh Yahudi, Israel, Zionis pun, sama orang Islam. Kena faham. Kita tak nampak cara, tapi Allahu'alam. Kita tak pernah tahu apakah perencanaan Allah. Sebab tu dalam sesuatu tu kita ingatkan diri kita dengan ayat daripada surah Maryam, fala ta'jal alaihim innama nu'iddu lahum adda. Dan janganlah kita terburu-buru tentang mereka ni. Kita kata bila lagi ni, bila lagi nak kalah, bila lagi kita nak menang dan sebagainya. Fala ta'jal alaihim. Janganlah kita terburu-buru. Kita nakkan kita menang, kita nakkan mereka kalah dan sebagainya. Innama na'uddu lahum ma'ada. Kami bilang satu-satu apa kekejaman mereka dan sebagainya. Sabar ajalah, ya. Jadi itu ada hikmah dia. Jadi wa dhalla fir'aunu qaumahu wa ma hada. Jadi substance, kalaulah dalam kepimpinan hendaklah ada sesuatu yang membawa kita kepada kebenaran, bukan kelekaan, bukan sesuatu yang berbentuk material dan sebagainya, okay? Betul lah tu. Macam Sultan Perak kata kita ni hebat sangat, dari segi pencakar langit dan sebagainya, nombor 1 bandar dekat Asia Tenggara paling banyak pencakar langit. Tapi mana substance-nya kalau kat situ? Berapa ramai lagi orang yang susah. Antara contoh-contoh yang contemporary. Ayat 80. Ya Bani Israel qad anjaynakum min aduwikum. Wahai Bani Israel, kami telah menyelamatkan kamu daripada musuh kamu. Wa wa'adnakum janibal turil aymana wa nazzalna 'alaikumul manna wassalwa. Dan kami telah pun menjanjikan kamu tempat janibat tur
di samping Gunung Sinai. Exactly tempat tu kita tak tahu. Bacalah mana-mana rujukan, tak ada seorang pun historian yang boleh pinpoint exactly di manakah lokasi tersebut. Tetapi mafhumnya nak dekat sini maksudnya dah ada tempat, ya. Wa nazzalna 'alaikumul manna wassalwa, dan kami dah bagi kamu makanan manna wassalwa. Manna wassalwa satu jenis manisan dan juga burung macam burung puyuh, senang dia tangkap, dia sembelih. Okey, dalam ayat 80 ni kita tengok kan, Bani Israel dulu susah, sekarang ni dia dah lepas daripada segala penindasannya. Qad anjainakum, kami selamatkan kamu Bani Israel keluar daripada bumi Mesir, daripada dulu hina begitu sekali. Sekarang ni bukan sekadar selamat, Allah Ta'ala belah laut untuk mereka, begitu sekali. Jadi dah ada keselamatan. Dulu ada tak? Tak ada, payah kena ketuk pintu rumah, tengok siapa yang beranak anak lelaki kena ambil, kena rampas dan dibunuh, begitu sekali. Tapi sekarang ni qad anjainakum, satu, min aduwikum, daripada musuh kamu, wa wa'adnakum janibat turil aiman, dan kami dah bagi kamu tempat. Dulu kamu tak ada tempat. Mesir ni adalah tempat kamu datang berhijrah. Mesir adalah tempat kamu datang berhijrah. Daripada zaman Nabi Yusuf dikatakan anggaran daripada 200 ke 300 tahun. Daripada asalnya mereka ni diangkat ikut kepada pemerintah lah. Ada masa yang pemerintah tu tengok Bani Israel ni boleh diangkat, boleh dipercayai masa zaman Nabi Yusuf. Selepas daripada itu dia punya kepercayaan tu semakin kurang, makin tidak dipercayai, dan mereka ni semakin ditindas. Sekarang ni dah ada tempat, dah selamat, dah ada tempat, dah ada sesuatu yang mereka makanan. Tiga benda ni, keselamatan, keduanya tempat, ketiganya adalah makanan. Tiga-tiga ni kalau Allah Ta'ala nak uji sesuatu masyarakat, dia akan tarikkan tiga-tiga ni. Macam orang Palestin, dia tidak ada keselamatan. Kita tidur kat dalam rumah tak tahu, mungkin hari ni bom gugur, right? Dia tak ada tempat. Daripada seluasnya Palestin tu sikit, sejengkal demi sejengkal diambil oleh Israel, dan dia tak ada makanan. Nak makanan macam mana? Semuanya dikontrol tiga. Sama juga dengan Bani Israel, tak ada tiga-tiga perkara tersebut. Tapi bila Allah Ta'ala nak bagi nikmat kepada satu masyarakat, dia akan ada tiga benda ni. Dia akan ada satunya keselamatan. Dalam surah Quraisy pada kan, li'ila fi Quraisyin tu sampailah kepada wa at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Dua tonggak ni penting dalam masyarakat. Kalau umpama kata tak ada kebuluran, kelaparan, insya-Allah masyarakat maju. Keduanya, kalau umpama kata ada keselamatan, security, insya-Allah masyarakat akan maju. Dua benda ni kalau digugat dan dihilangkan, maka akan runtuhlah sesebuah masyarakat tersebut. Sebab tu penting. Makanan ni sebab apa? Kita yakin umpama kata is no problem. Pergi kedai, insya-Allah akan jumpa makanan. Bayangkan kalau umpama kata berlaku sesuatu, kita pergi kedai tak jumpa apa-apa. Dan keamanan, kalau kita nak jalan dekat jalan raya pun kita rasa tak selamat. Jadi dua benda ni adalah penting dan disebutkan dekat sini. Manna wa salwa. Nombor 81, ayat 81. Kulu min tayyibati ma razaqnakum wa la tatghaw fihi. Makanlah daripada tayyibat. Tayyib ni taba, tayyibun. Tayyib ni adalah sesuatu yang bagus. Kita kata dalam bahasa kita baguslah. Ma razaqnakum, yang kami anugerahkan. Razaqa kita panggil rezeki, sesuatu yang berbentuk anugerah asalnya. Bukan rezeki itu dalam bentuk makanan sahaja. Ma razaqnakum menunjukkan ada dalam bentuk, ada maksud rezeki itu makanan dan juga sesuatu yang bukan makanan, nikmat-nikmat yang lain. Wala tatghaw fihi fayahilla alaikum ghadabi, dan janganlah kamu melampaui batas sehingga akan turun ke atas kamu kemurkaanku. Kita habiskan dulu ya. Wa man yahlil alaihi ghadabi faqad hawa, dan sesiapa yang turun ke atasnya kemurkaanku, maka dia adalah binasa.
Jadi sekarang ni apabila Bani Israel dah keluar daripada segala kehinaan, sekarang ni nikmat ujian dia ujian baru. Dulu diuji dengan segala macam penindasan, sekarang ni diuji dengan rahmat. Allah Ta'ala nak kata sekarang ni senario dia dah berbeza. Dulu diuji dengan kesusahan, dan disebabkan kesusahan itulah maka Allah Ta'ala utuskan Rasul, nikmat-nikmat yang sebegitu datang. Sekarang ni apabila dah diselamatkan, kita tengok apa akan jadi. Orang dalam keadaan apabila diuji dengan segala macam kesusahan, ketahanannya lain dengan orang yang apabila diuji dengan kemewahan. So Allah Ta'ala kata kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi wa ilaina turja'un. Dan kami akan uji kamu, tengok bisyarri wal khairi. Allah Ta'ala akan uji kita dengan sesuatu yang buruk, syar. Tetapi pada masa yang sama Allah Ta'ala kata dan kami akan uji kamu juga dengan kebaikan. Maksudnya ujian ni bukan datang dalam keadaan yang negatif saja, dia datang dalam bentuk kemewahan, kesenangan. Kita akan tengok apa akan jadi pada Bani Israel apabila diuji dengan kesenangan. Jadi ayat tu kulu min thayyibati ma razaqnakum wala tatghaw fi tatghaw. Bahasa Arab ni kadang-kadang dia bunyi sesetengah huruf tu dia memberikan kita seolah-olah bayangan makna aja. Bolla sesat, maksud tak positif. Itu di antara kelebihan kalau Al-Quran tu huruf-hurufnya, even bunyi huruf tersebut dia membayangkan yang makna tu bukan makna yang pleasant lah, bukan makna yang okey. Dhalin ni pun sama, tagha wala tatghaw. Daripada bunyi itu kita boleh bayangkan ada something yang sedikit unpleasant dengan maksud tagha. Dan tagha ni maksudnya asalnya adalah az-ziyadatu ataupun berlebih-lebihan. Dalam konteks sekarang ni tak salah kalau kita nak tafsirkan dia sebagai janganlah kamu berlebih-lebihan, maksudnya janganlah kamu ekstrim. Jangan ekstrim kat situ. Jadi dalam nikmat yang Allah Ta'ala bagi dekat kita ni, maksud ekstrim ni macam mana? Jadi dia ada dua. Satu benda yang ekstrim dari segi perbuatan, satu benda yang ekstrim dari segi dalaman hati kita. Perbuatan, bila Allah Ta'ala dah bagi nikmat, manusia of course membazir. Dia tak pandai nak balance. Bila ekstrim ni maksudnya dia tak boleh nak balance. Dia akan pergi kepada sesuatu yang ekstrim. Dia bukan duduk tengah-tengah. Kalau Aristotle dia kata what is value, nilai, dia kata sesuatu yang diimbangi oleh perkara yang kiri dan kanannya. Contoh kita ada membazir, ekstrim. Kita ada bakhil, satu lagi ekstrim. Tengah-tengah itulah yang dinamakan nilai. Kita apabila nak melakukan sesuatu, hendaklah melakukan sesuatu tu mengikut kepada apa yang di tengah dua perkara yang ekstrim. Maksudnya kita ada membazir sangat, bazir. Tak habis, tak pakai sebagai. Tapi pada masa yang sama ada pula satu perangai bakhil. Kedekut. Jadi di antara kedekut dengan membazir adalah sifat membelanjakan dengan rasional, dengan kebijaksanaan. Itu nilai. Keberanian macam mana? Keberanian satu ekstrim, tiba-tiba mengamuk tak kira, lepas tu kena tembak mati. Satu lagi apa? Penakut, tak boleh juga, di tengah-tengah. Segala macam kebaikan yang Allah Ta'ala buat untuk kita manusia berada dekat titik tengah tersebut, di antara dua ekstrim. Jadi bila Allah Ta'ala kata la tatghaw, maksudnya janganlah kita pergi dekat satu ekstrim tu. Ada juga ayat yang Allah Ta'ala kata jangan bakhil. Jadi tatghaw ni maksudnya satunya jangan berlebih-lebihan, melampau. Kita sebagai sebuah negara, agak kedudukan kita tak berapa elok dari segi pembaziran, membazir. Kalau ikutkan kepada laporan United Nations Environment Program, UNEP dia panggil, 2023, tahun lepas punya statistik, pembaziran makanan saja dekat negara kita berjumlah lebih kurang dalam 8.3 million tan setahun. 8.3 million tan setahun, dengan anggaran setiap orang daripada kita
dibagikan purata tu dengan penduduk Malaysia 30 juta, membazir lebih kurang dalam 250 kilo makanan setahun. Dahsyat. Dahsyat. Dan kita bukan negara yang kaya pun. Dalam indeks kebuluran dunia, dipanggil Hunger Index, daripada 120 lebih negara, kita dekat 50 lebih. Bukan nak kata kita kaya sangat pun. Dalam statistik mengatakan, kalau dalam pusat-pusat zakat tu mengatakan, kalau dekat KL ni saja, yang mampu untuk mengadakan makan pagi, tengah hari dengan malam ni tak sampai 70% pun. Lagi 30% tu kena fikir. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Kita mungkin bukan dalam golongan 70%, dalam 30%. Tapi ada pembaziran dahsyat. Kena ada fikir lah. Dan tara ya tarau ni juga menunjukkan apa? Allah Ta'ala dalam satu perkataan yang kita duduk kecoh sekarang ni, sustainability, kelestarian. Macam mana kita nak buat kelestarian? Sistem tu kena ada. Dalam Islam, kelestarian ni ataupun sustainability ni benda yang merupakan tonggak juga. Kita baca Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah. Kalau dalam bahasa Inggeris tu, the sustainer of the world. Sustainer tu sustainability. Kita tengok agenda UN umpama kata SDG, Sustainability Development Goals 17. Ini dan sebagainya. Sedangkan kita sendiri sebagai satu masyarakat, macam mana, how do we develop sustainable economy, macam mana? Kadang-kadang kita pun sebagai orang-orang yang mempelajari sesuatu tu kena ada tumpuan dalam kajian kita, macam mana patutnya. Islam kadang-kadang dekat Malaysia ni banyak diwar-warkan tentang politik, sedangkan banyak aspek lagi Islam kita ni belum maju. Kita nak cakap pasal family law, kita pun ke belakang. Fine, you boleh cakap pasal Islamic banking, Islamic economics, jarang dengar orang cakap. Islamic banking memang power lah, bank itu ada, tu bank Islam. Tapi Islamic economy-nya mana? Islamic education-nya mana? Balik-balik kita cakapkan pasal politik dan sebagainya, sedangkan Islam tu luas, termasuklah masalah macam mana kita nak jaga ekonomi kita. Zaman dulu-dulu bagus, tuan-tuan, masa kita kecil-kecil kan, dia sustainable. The model of economy itu dalam masyarakat tu is very sustainable, amat sustainable. Kita dekat kampung, makanan tak lebih, yang lebih itu kita campak dekat ayam makan. Tak perlu ada kereta terak sampah datang angkut masa zaman kampung kan. Orang tua kita dulu bila siang ikan dan sebagainya, ambil air ikan tu buat baja organik, simbah dekat pokok bunga dan sebagainya. Hari ni sampah kita nak buang kat mana? Jadi Allah Ta'ala sebut wala tatrau. Sebab apa? Benda yang paling sekali manusia bazirkan. Sebab tu Allah Ta'ala kata kulu, makanlah. Daripada makanan tu banyak benda yang kita bazir, tak pandai. Itu satu benda, satu teguran di antara perkara-perkara yang kita sebagai masyarakat membuat kesalahan, ialah kita tak tengok bagaimanakah hendak kita manage atau uruskan perkara-perkara yang melibatkan pembaziran, kelebihan dan sebagainya. Sebab apa? Fayahilu alaikum ghadabi. Kalau kita tak buat tu, ghadab Allah Ta'ala tu. Ghadab sebab apa? Maksudnya kita akan status kita. Ghadab, orang yang kita marahi adalah orang yang di bawah daripada tahap dan juga status kita. Jadi Allah Ta'ala tak akan angkat kita sebagai masyarakat. Banyak masalah lain akan timbul. Ekonominya tak boleh nak sustain. Masalah kita. Model ekonomi tu kena ada. Kita bukan pakar ekonomi lah, kita orang biasa. But then again, kita ada hak nak bercakap. Sebab apa yang kita belajar tu begitu. Ini dalam Quran kata. Apa kita punya model dan sebagainya. Macam mana kita nak tangani masalah-masalah ekstremism dalam consumerism, dalam penggunaan dan sebagainya. Jadi benda-benda macam tu penting. Wa may yahlil alaihi ghadabi faqad hawa. Dan sesiapa yang Allah Ta'ala murka, hawa. Hawa ni pun satu perkataan yang menarik kita nak belajar. Kita biasa dengar hawa nafsu. Hawa nafsu. Kenapa hawa nafsu tu? Hawa tu sesuatu yang menjatuhkan kita. Bila satu tu menjatuhkan kita, dinamakan hawa. Jadi dia tak ada kena dengan hawa bayu dan sebagainya. Hawa. Jadi hawa ni kalau dalam tafsir mengatakan kenapa dinamakan hawa, dikatakan di dalam neraka kelak akan dihumban mereka yang menjadi ahli neraka daripada satu tempat tinggi ke jurangnya sesuatu neraka tersebut. Jadi jatuhnya mereka itu namanya hawa. Di benda yang menjadikan kita mendapat murka Allah Ta'ala. Kita tak ada berkat kat situ maksudnya. Bila kita tak ada berkat, sesuatu yang banyak pun kita tak boleh nak buat apa-apa. Banyak pun tak boleh nak buat apa-apa bila tak ada keberkatannya. Jadi ini satu benda yang patut kita ambil perhatian lah. Macam mana kita nak develop satu model
supaya kita tak membazir dan sebagainya, ya? Supaya masyarakat kita dan juga ekonomi kita sebagai sebuah masyarakat dapat kita lestarikan dan kekalkan. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Allah Ta'ala kata dalam ayat 82 ni, sesungguhnya aku adalah yang benar-benar mengampunkan dosa, liman taba, bagi mereka yang bertaubat, wa amana, beriman, amila salihan, mengerjakan kebaikan, thumma ihtada, dan kemudian dia tetap lurus mendapat petunjuk kerana itu. Ayat 82 ni maksudnya apa? Apabila Allah Ta'ala kata sesungguhnya aku maha mengampunkan, maksudnya kita ni banyak buat salah. Kita ni adalah hamba-Nya yang sentiasa banyak buat salah, kan? Jadi Allah Ta'ala sebut dalam ayat-ayat yang lain pun, walladzina idza fa'alul fahishata wa zalamu anfusahum fastaghfaru li dhunubihim, dan mereka yang apabila melakukan kesalahan, fa'alu fahishatan wa zalamu anfusahum, dan juga menzalimi diri mereka. Apa maksud menzalimi diri mereka? Zalim maksudnya tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kita sebagai manusia banyak benda yang kita buat, kita tak letakkan sesuatu pada tempatnya, kita tak buat seperti mana yang sepatutnya. Sebab tu kita ni zalim. Fastaghfaru li dhunubihim, dan mereka tu selepas itu ingat dan meminta ampun daripada Allah, dan Allah wa inni laghaffarun, maksudnya kita bersalah, ya? Kita ni sebagai manusia ni, kalau kita nak maju, sentiasa cari salah kita sendiri, bukan salah orang lain. The way forward, kalau umpama kata kita sebagai sebuah masyarakat ataupun kita sebagai individu, benda yang pertama sekali, the first thing yang kita perlu concern ialah macam mana kita nak tengok kelemahan diri kita sendiri, supaya kita tak termasuk dalam wala tatghaw fi, janganlah kita melampaui batas. Itu cara dia. Wa inni la ghafara, kita dah terangkan ghafara ni, kita bahasa Melayu kata ampun, asal masuk ghafara ni kambus. Dia sama dengan maksud kafara. Sebab tu kafara tu kita kata kafarah, bayar kifarat, orang Melayu kata. Dia mengambuskan, menutupkan sesuatu kesalahan yang lampau yang telah pun berlaku. Sama juga ghafara, Allah Ta'ala takkan lupa. Jangan nak kata apabila Allah Ta'ala lupa mengampunkan kita, dia lupa dosa kita. Bukan masalah Allah Ta'ala melupakan dosa kita. Maksud ghafara ialah Allah Ta'ala akan tutup kepada kita jalan-jalan untuk kita kembali melakukan perkara yang berbentuk maksiat. Itu kena faham ghafara. Liman taba wa amana wa amila salihan, ini syarat-syarat dia. Satu, taba. Bila kita nak maju ke hadapan sebagai seorang individu, nak mempertingkatkan iman kita, syarat pertamanya adalah kita tabah, sedar tentang kelemahan kita dan kita menyesali perbuatan buruk kita. Keduanya wa amana, kita percaya bahawasanya apa yang Allah Ta'ala sediakan untuk kita dari segi pengampunan dan juga balasannya adalah betul. Wa amila salihah, dan kita buat benda yang baik. Iman dengan amal dia adalah dua benda yang sama, ya? Orang putih panggil two sides of the same coin. Dia kata dua muka shilling yang sama, lebih kurangnya begitu. Dia tak boleh, umpama kata shilling tu dia tak ada sebelah muka, dia ada dua-dua muka. Iman dengan amal saleh bergerak sekali. Selepas tu barulah ihtada. Jadi kat sini kita tengok ihtada ni daripada hidayah. Kita baca ihdinas siratal mustaqim, hidayah dan sebagainya. Bila Allah Ta'ala kita baca dalam Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim, di antara maksud hidayah tu ialah dengan tiga benda ni. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Apa maksud ihdinas siratal mustaqim? Ayat ni mentafsirkan maksud hidayah tersebut, iaitu taubat. Keduanya amanah, beriman. Ketiganya amilah salihan. Bila kita baca dalam Al-Fatihah, maksud ihdina tu maksudnya pimpinkanlah daku kepada jalanmu yang lurus. Maksudnya pimpinlah aku ya Allah kepada untuk melakukan taubat, untuk beriman, untuk melakukan amal soleh dekat situ.
Dia ada 3 benda ni, dia tak terpecah dekat situ. Kita habis masuk hizib yang lain, tema ni dah berubah. Dalam Al-Quran tu dia ada nampak ada simbol tu kan. Jadi ayat tema dah berubah, babak tu tutup tirai. Kita tengok masuk pada bab lain. Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa. Allah Ta'ala bertanya, dan pertanyaan Allah Ta'ala ni adalah bukan untuk mengetahui jawapan. Mustahil bagi Allah Ta'ala tidak mengetahui jawapan. Tetapi dalam bahasa ni, apabila kita bertanya, dia kadang-kadang bukan untuk mengetahui jawapan, tapi ada sebab ataupun tujuan yang lain. Nampak? Itu bahasa kita pun ada, nampak? Kadang-kadang kita tanya orang, dah makan? Bukannya kita nak tahu dia dah makan dah belum. Dia maksudnya dia nak supaya nak menunjukkan kemesraan, kan? Jadi pertanyaan tu bukan nak tahu orang tu dah makan tak, nak tahu kemesraan. Ataupun kita marah dekat anak-anak kita, jangan main hujan, jangan main hujan, jangan nakal, jangan keluar. Dia buat juga. Lepas tu kita tanya soalan, nak buat lagi. Soalan tu bukan nak tahu jawapan. Soalan tu lebih kepada ada sebab yang lain, nak bagi pendidikan. Jadi sama dekat sini. Bila Allah Ta'ala tanya tu, wa ma ajalaka an qaumika ya Musa, bukanlah soalan itu berbentuk untuk mengetahui jawapan, tetapi ada sebabnya, untuk menegur Nabi Musa. Menegur Nabi Musa. Qala hum ulai ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Jadi Nabi Musa kata, qalahum ulai, mereka tu wahai Tuhan, Tuhanku berada di jejakku dekat belakang. Sebab Nabi Musa pergi dengan 70 orang, ikut setengah tafsir 70 orang naqib ataupun wakil dalam Bani Israel untuk dia miqat ataupun berjumpa Allah Ta'ala 30 hari plus 10 hari, 40 hari. Jadi kat situ, wa ma ajalaka an qaumika ya Musa, bukan soalan untuk mengetahui jawapan, tetapi ada something yang Nabi Musa buat ni sebenarnya tak betul, walaupun pada pandangan dirinya betul. Ini pun satu pengajaran yang besar. Ada benda-benda yang dalam hidup kita ni memang dituntut untuk kita bersegera. Membayar hutang, bersegera. Menyimpan jenazah, menanam jenazah, perlu bersegera. Ada sesetengah perkara yang kalau kita bersegera, cepat-cepat terburu-buru, maka itu adalah sesuatu yang dicela. Contohnya apa? Ibadah. Sembahyang tarawih 20 rakaat 15 minit. Allah, mana tamak nina apa, macam dekat ada satu video kan. Terburu-buru. Ada benda yang dicela. Jadi mungkin orang berkata apa pula, kata ada pula Allah Ta'ala kata fastabiqul khairat, maka berlumba-lumbalah kamu ke arah kebaikan. Ya, ada benda-benda yang perlu kita berlumba-lumba, yang mana kalau kita berlumba-lumba itu adalah terpuji. Ada perkara yang kalau sekiranya kita terburu-buru, maka dia adalah dikeji. Hendak-hendaknya sesuatu keputusan yang dibuat oleh Nabi ataupun pemimpin sesuatu masyarakat, bila nak buat keputusan kena tengok keseluruhannya. Allah Ta'ala kata dekat sini, dekat Nabi Musa, dia kata apa, satu buru-buru walaupun tujuannya baik. Ini satu ilmu. Bila kita mentadbir dan sebagainya, kadang-kadang bila kita jadi pengurusi masyarakat, senang kita buat keputusan, sebab keputusan kita tu orang minitkan saja dekat nombor sekian-sekian, tapi kita tak pernah tahu apa masalahnya kepada orang bawah-bawah kita. Kalau kita buat keputusan, hati-hati. Kalau kita jadi pengarah ke, pengurus ke, ketua dan sebagainya, kita buat satu keputusan tanpa kita sedari, kadang-kadang dia boleh mendatangkan mudarat kepada orang bawah kita. Orang bawah kadang-kadang tak berani nak beritahu kita. Ada benda-benda yang kita nampak baik, tapi sebenarnya benda itu mendatangkan mudarat. Termasuklah apa yang dibuat oleh Nabi Musa, walaupun jawapannya itu adalah bagus. Mereka dia kata, wa ajiltu ilaika rabbi litarda, aku nak cepat. Sebab apa? Litarda, supaya engkau sentiasa redha dengan perbuatanku. Tapi tengok apa yang jadi. Bukan semestinya sesuatu yang kita rasa baik maka dia adalah baik untuk kita semua. Kat sini Allah Ta'ala tegur juga, sepatutnya engkau ketua wahai Musa, engkau berdiri dekat belakang orang-orang kau, tengok dulu, perhati dulu perangai mereka ni macam mana. Allah Ta'ala uji Nabi Musa dengan pengikut yang sedemikian degil.
Ada nabi-nabi yang Allah Ta'ala uji dengan tak ada pengikut pun. Nabi Nuh 900 tahun tak ada orang. Yang dibawa naik dekat kapalnya itu adalah binatang, orang tak nak dengar. Nabi Muhammad contohnya Allah Ta'ala uji dengan keadaan yang pengikutnya mula-mula menentang, tetapi akhirnya menjadi setaat-taat pengikut, dan kesannya masih ada sampai hari ini. Jadi setiap Nabi itu ada bentuk-bentuk ujian yang Allah Ta'ala jadikan sebagai cabaran untuk mereka. Jadi kat situ pengajarannya. Qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa dhallahumus samiri. Allah Ta'ala kata sesungguhnya kami telah menguji fitnah. Kita dah terangkan bahasa Melayu kita ambil fitnah ni satu aspek daripada maknanya saja, iaitu mengatakan sesuatu yang tak betul, okay? Tapi maksud fitnah yang sebenarnya adalah ujian. Sesuatu tu yang kita uji, fatana. Sama juga dengan fitnah sebenarnya. Fitnah ni dinamakan fitnah sebagai berita tu sebagai ujian untuk kita. Adakah kita nak terima, nak percaya ataupun kita nak tolak. Jadi kat sini kita tengok macam mana kalaulah kita dalam keadaan nak membuat keputusan sebagai seorang ketua, even ketua keluarga sekalipun, hendaklah kita lihat sebaik-baiknya segala sudut supaya kita tidak salah membuat keputusan. Sebab kadang-kadang bagi kita sesuatu keputusan tu walaupun nampaknya baik, tetapi kadang-kadang tak baik, kan? Kita tak tahu. Masalah parenting pun kita perasan juga kadang-kadang bila kita bual dengan pakar parent-parent, kan? Anak-anak saya dekat universiti tu kadang-kadang kita tengok budak ni merudum result dia, tak tahu nak buat apa. Tanya sebab apa? Ini kos mak bapak paksa. Mak bapak suruh ambil kos tu. Dia tak nak pun. Kita panggil lah. Jadi kadang-kadang dalam parenting ni pun kita nak tengok juga apa masalah parenting. Parenting ni kita sayang dekat anak-anak kita, tapi masalahnya kita nakkan benda yang baik untuk anak kita, tapi problemnya kita tak tahu apakah yang terbaik untuk anak kita. Dua benda tu berbeza. Kita nampak kalau masuk kos ni, budak tak boleh nak bawa, tak boleh nak bawa lah. Paksa budak-budak, tension. Budak sekarang tak boleh, bukan dia tak cerdik. Sebab tu kadang-kadang kita buat kajian dekat universiti ni, 70% yang straight A ni semua merudum belaka result bila masuk universiti, sebab menyampah kursus yang dia ambil. Yang dapat dekan, senarai dekan tu semua yang mediocre je result. Sebab tu jangan marah kalau anak kalau result SPM mediocre, dia akan berkembang lepas tu. Sebab orang setengah orang ni dia naik dulu, dia macam mercun, naik pap, mati turun ke bawah. Ada tu yang straight aja, kan, dia semakin berkembang. Ramai macam tu, kan? Apa ramai antara kita yang result belajar lu semua ke laut belaka, tapi alhamdulillah hari ni jadi orang juga, kan? Jadi jangan marahlah anak-anak, ada benda-benda macam tu, kan? Jadi keputusan, sekadar saya nak cakap benda ni dalam konteks kita lah. Saya boleh cakap dalam perkara-perkara yang banyak, tapi dalam parenting paling mudah punya konsep dan juga paling mudah punya contoh. Kita tengok buat keputusan tu biar balance lah, jangan pelik-pelik. Kadang-kadang benda tu adalah merupakan satu seni, bukan satu benda yang mudah. Jadi Samiri ni telah pun menyesatkan kaumnya. Jadi Allah Ta'ala dah beritahu dekat Nabi Musa ayat 85. Ni ayat akhir kita, ayat 86. Kita akan habis kat sini, kita habiskan dulu, okay? Faraja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifah. Musa pun balik pada kaumnya. Dikatakan tempat Nabi Musa miqat ni lebih kurang dalam puluhan kilometer juga, mengambil masa perjalanan 2-3 hari juga balik. Ini ayat ni, perkataan ni menariklah sebab dia membayangkan keadaan psikologi Nabi Musa. Ayat 86 ni, ghadbana asifa. Sekali lagi kita tengok dalam bahasa Arab, maksud yang sedikit unpleasant ni normally cara sebutan huruf dia tu agak sedikit kasar. Ghadbana asifa, ghadban marah. Nabi Musa marah, mana tak marah. Baru tak sampai berapa hari aku bawa engkau keluar daripada Mesir, Allah Ta'ala belahkan laut, belakang Firaun yang kejar pun tenggelam balik dalam laut tu. Dah bagi pula makanan free, tak payah nak kata ambil cangkul, bertani, bertanam baru datang makanan. Allah Ta'ala bagi manna wassalwa, ada manisan yang tumbuh daripada pokok, ambil buat minuman. Ada burung-burung yang datang tak liar,
ambil, tangkap, sembelih, makan. Pun Nabi Musa marah. Ini bangsa apa ni? Ini bangsa apa ni? Jadi kadang-kadang sifat manusia tu memang begitu. Walaupun dia susah, tak semestinya bila Allah Ta'ala bagi dia senang, dia akan mengenang budi. Macam mana kita tengok kepada Israel pada hari ini. Padahal dalam 70-80 tahun dulu, nenek moyang mereka ni menderita dengan apa yang Nazi buat dengan dia, dengan Holocaustnya, punya menyampahnya Hitler Germany dekat bangsa Yahudi ni, bubuh dalam concentration camp, bubuh dalam concentration semua. Hitler ni memang dia gila lah, bubuh macam-macam. Saya ingat dulu masa saya buat PhD dulu, kita ada pertukaran pelajar lah dengan Jerman dan sebagainya, dekat tempat bandar yang pertama sekali Hitler mengisytiharkan dia punya parti dia tu, dekat Weimar dia panggil. Weimar tu dia ada satu concentration camp. Benda yang saya tak lupa, dalam yang mati dan concentration ada nama orang Melayu. Bila kita tanya turis guide tu, dia kata diorang ni mungkin kelasi kapal pergi belajar, belayar dan sebagainya kan, duduk masa tu dekat Jerman, dekat Hamburg saya kata. Hamburg dia ada pelabuhan dia tu, bila pelabuhan mungkin mereka ni kena tangkap. Saya baca belas-belas, siapalah punya datuk-datuk, ada tau. Kalau ada wartawan tu boleh pergi siasat lah, orang-orang Melayu kita juga yang mungkin mati dekat concentration camp Hitler. Itu sikit, tapi yang Yahudinya dibunuh lebih kurang dalam jumlah yang banyak, million. Itu nenek moyang dia orang. Cucu cicit dia tak kenang budi. Benda yang orang lain buat kat dia, sepatutnya di pengajaran, dia buat kat orang lain pula. Yang jadi pada hari ni kan, ini sifat-sifat yang Allah Ta'ala dah beritahu dekat kita, sifat-sifat manusia. Ini Nabi ghadaban asifah. Apa nak buat ni? Apa nak buat ni? Asifah sorry. Dia kata felt sorry dari segi apa? Dia rasa sedih. Macam mana nak buat ni? Macam mana nak buat? Jadi kalau kita lah dalam kepimpinan kita ni, kalau kita menjadi pemimpin, ada dua benda ni yang kita rasa kepada masyarakat yang kita pimpin, maksudnya kita ni ada problem lah. Marah sangat, aku dah beritahu gini dan nak bawa gini, tak boleh, tak faham bahasa juga. Sebab apa? Kejayaan satu masyarakat tu dia bergantung kepada dua. Dia tak boleh bertepuk sebelah tangan. Pemimpin yang baik, pada masa yang sama pengikut pun kena baik. Macam Saidina Ali juga, orang tanya pasal apa Saidina Ali zaman kau ni banyak sangat fitnah, berlaku peperangan, persengketaan, peperangan dan sebagainya. Tak macam zaman Abu Bakar, tak macam zaman Umar. Saidina Ali jawab mudah je, pengikut zaman dia orang tu tak sama dengan pengikut zaman aku, kau orang. Pengikut tu pun penting, bukan ketua je penting. Kalau perangai pengikut tak betul, macam mana handal pun pemimpin, tak boleh nak buat apa-apa. Dalam keadaan Nabi Musa ni sama. Ghadabana asifam. Qala ya qaumi alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasana. Wahai kaumku, alam ya'idkum. Tengok Nabi Musa yang buat onar tu adalah Samiri, tapi Allah Ta'ala bagi tahu kita macam mana komunikasi Nabi Musa. Mula-mula dia jumpa dengan ramai orang, ya qaum. Second kita akan tengok dia jumpa adalah pemimpin-pemimpin Bani Israel. Ketiga baru kita akan tengok nanti dia tanya Nabi Harun. Keempat dan terakhir barulah dia pergi jumpa Samiri. Tengok level dia. Dia cakap dulu secara umum, dia cakap dulu dengan orang tertentu. Ini bagus. Ini communication 101. Kalau belajar komunikasi, cara komunikasi yang efektif, communicate, ialah dengan bercakap secara umum. Jangan kita ni jadi pemimpin, kita cakap secara umum, lepas tu kita tak follow through. Kita tak cakap dengan yang orang-orang selepas tu, panggil pula ketuanya, panggil pula orang sekian-sekian, panggil orang sekian-sekian, baru efektif dalam kepimpinan. Mungkin lesson ialah communication in management, cara komunikasi di dalam pengurusan. Macam mana Nabi Musa, dia beritahu dulu. Tengok ayat dia tak marah ke? Tak marah. Dia kata, Nabi Musa ingatkan, ya kaum, wahai kaumku, alam ya'idkum rabbukum. Diingatkan, bukankah Tuhan kita, Tuhan kamu telah menjanjikan pada kamu wa'dan hasanah. Ini pun cara komunikasi yang baik. Bandingkan nanti macam mana Nabi Musa cakap dengan abangnya Harun. Komunikasi ni berada dalam keadaan-keadaan tertentu. Ada benda yang kadang-kadang kalau kita marah pun jangan buat statement yang marah, kena sesuaikan. Tapi ada boleh kita buat statement yang marah kalau kita cakap dengan inner circle kita.
Kita cakap dengan klien kita lain, kita cakap dengan kita punya pengarah, pengurus dekat bawah kita tu lain cara dia, dan ditunjukkan dekat sini bagaimanakah Nabi Musa bercakap dengan kaumnya. Bukankah Allah Ta'ala telah menjanjikan, afatala alaikumul ahdu amarantum an yahilla alaikum ghadabun min rabbikum fa akhlaftum maw'idi. Apakah tala alaikum, lama sangat ke kita tadi baru keluar daripada Mesir, Allah Ta'ala belah laut? Am aradtum an yahilla alaikum ghadabun min rabbikum. Ni ayat ni kena kaitkan dengan ayat yang atas tu tadi, pasal ghadabun min Allah kan. Apakah kamu nak Allah Ta'ala murka? Fa akhlaftum maw'idi, sebab tu kamu memungkiri apa yang telah pun kita persetujui. Okey, itu tentang macam mana pendekatan seorang pemimpin ketua bila bercakap menegur pengikut-pengikutnya. Kenapa tak ada kasar pun, lembut, sebab dia lebih untuk memberi peringatan. Itu pun kita boleh amalkanlah dalam keadaan tertentu. Janganlah kita, walaupun Nabi Musa marah, ghadbana asifa, tapi apakah kita tengok kata-kata Nabi Musa tu menggambarkan seorang yang marah? Tak. Kita tak nampak apa ni, ya kaum, lembut, ya wahai kaumku. Jadi itu pun satu benda yang penting, sebab dakwah adalah dengan hikmah. Wad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati. Panggillah orang ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, kebijaksanaan, wal mau'izah, dengan nasihat yang berguna. Wa in kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlikum. Wahai Nabi, sekiranya engkau kasar, kata-katamu, pertuturanmu kasar, lam faddu min hawlikum, mereka akan lari. Jadi Nabi Musa dalam keadaan ni, walaupun dia marah, pemimpin perlu jaga karisma. Jangan nampak marah sangat. Jangan umpama kata kita nampak marah sangat, nanti orang akan tahu apakah dalam hati kita dan sebagainya, dan itu memberi kesan buruk kepada kepengikutan kita. Jadi sampai kat situ insya-Allah saya ucapkan semoga kita Ramadan pada tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita daripada tahun-tahun yang sebelumnya. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masanya, mungkin selepas Ramadan atau waktu Ramadan, Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.